Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Tio. Hari ini kita akan tengok tag dalam HTML. Ini kali pertama kita tengok coding HTML ya. Okay. So, sebelum kita tengok yang praktikal, kita fahamkan dulu apa dia tag HTML. Tag HTML ini sebenarnya adalah bahasa HTML, bahasa coding, di mana kita masukkan, kita gunakan kod-kod arahan. Dan kod arahan ini dipanggil sebagai tag HTML. Dan tag ini sangat mudah difahami berbanding dengan bahasa coding yang lain. Kenapa? Sebab dia tulis dalam bahasa biasa. Okey. Dan pembina ini tidak perlu, pembina atau cara HTML, kita tak perlu perisian yang khas. Kita tak perlu nak download, nak install aplikasi mana-mana. Tetapi kita boleh guna Notepad sahaja. Kita boleh type di dalam perisian aplikasi Notepad yang sudah ada di dalam komputer awak, iaitu aplikasi ni. Okey, pernah nampak kan yang ni, Notepad. Sekejap lagi Cikgu Tio akan tunjuk, kita boleh cari kat mana ya. Okey, dan tag HTML ni tidak sensitif huruf. Maksudnya, kita boleh tulis dalam huruf besar atau huruf kecil. Contohnya, body huruf besar dan body huruf kecil, BODY. Kesan dia sama, tak ada perbezaan. Dan dia sentiasa ditulis dalam kurungan yang bentuk segitiga jenis ni. Okay, so kita akan banyak guna kurungan segitiga ni. Dan wujud dalam pasangan selalu. Okay, di mana tag awal kita guna segitiga kurungan. Okay, buka dan tutup. Lepas tu tag akhir mesti ada yang kurungan dengan bersama dengan simbol slash ni. Okay, so dia mesti ada satu pasang macam tu. Apakah maksud Cikgu Tio? Sekejap lagi kita akan tengok ya. Sekejap lagi kita akan tengok. So, Cikgu akan tunjuk langkah demi langkah apa yang kita nak buat. Okay, so apa yang kita nak buat adalah yang ini. Ini laman sesawan yang kita nak buat hari ini. Buah-buahan tempatan. Ini macam satu website kan. Satu laman sesawan. Bila kita buka, kita tengok dalam tu. Cikgu buka. Okay, kecil sangat. Cikgu buka besar sikit. Website yang kita nak bina hari ini ada 4 perenggan ini. Di mana dia tulis kelebihan buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan mempunyai banyak khasiat, ketiga dan keempat dan selebihnya. Okay, so macam mana kita nak buat website ini? Macam mana kita nak buat laman sesawang ini? Okay, sebelum kita mula, Cikgu Tio nak anak murid Cikgu Tio ASK tingkatan 1 ya. Okey, anak murid saya, cikgu nak awak tambah satu lagi langkah. Di mana cikgu nak awak pergi dekat desktop, buat satu folder baru. Macam mana nak buat? Kita right click, pergi dekat new folder. Okey, dan namakan folder ini sebagai kod arahan HTML. Okey. Lepas tu, masuk kepada folder yang awak baru cipta ni, baru bina ni. Okay, buat lagi satu folder baru. Okay, right click lagi. New folder. Okay, dekat folder ni, cikgu nak awak namakan project HTML. Lepas tu, tulis nama awak. So, untuk Cikgu Tio, cikgu tulis project HTML Cikgu Tio. Semua projek ataupun semua latihan yang kita buat, cikgu nak awak simpan di dalam folder ini. Nanti kita balik ke kelas bersemuka, awak boleh bawa pendrive yang awak sudah save folder ini kepada Cikgu Tio lah. Okay, so Cikgu Tio boleh semak kerja awak. Okay, so kita mula ya. Macam mana kita nak pergi dekat Notepad? Okay, Notepad ada di mana? Kita nak type semua coding itu dalam Notepad kan? Okay, tengok screen Cikgu Tio sebelah kiri bawah. Okay, ada satu type here to search. Nampak? Ada satu macam magnifying glass, kanta pembesar tu. Okay, kita klik dan awak terus type Notepad. Nampak? Dia sudah keluar. Okay, so inilah program atau aplikasi yang kita nak guna. Okay. Klik dan dia akan buka. Kalau saya type sekarang, tengok. Cikgu type sebarangan lah. Okay, kecil sangat kan? So, cikgu akan besarkan. Awak tak payah besarkan lah. Cikgu besarkan supaya awak nampak.
Okey, dan cikgu bagi dia maximize dan kita boleh mulakan dengan coding kita. Okey, pertama sekali, ini adalah coding untuk HTML. So, tag awal kita ialah HTML. Ingatlah kita guna kurungan jenis segitiga. Dan pasangan dia mesti ada /HTML. Okey, habis. Itu tag pertama. Seterusnya, kita nak masukkan kepala. Okey, kita masukkan kepala untuk website kita ya. Okey, so kita antara HTML dengan /HTML yang buka tutup, di antaranya kita masukkan kepala, head. Okey, kalau ada kepala kita sudah buka, kita mesti tutup. Okey, kita mesti tutup. Okey, yang tutup tu ada /. Lepas tu di dalam kepala tu kita nak masukkan apa? Kita nak masukkan tajuk. Okey, kita nak masukkan tajuk. Jadi title. Lepas tu apakah tajuk kita? Okey, tajuk kita kali ini kelebihan buah-buahan tempatan. Okey, habis type tajuk kita mesti tutup tajuk ini. Jadi tagging lagi. Okey, kurungan segitiga / tutup title ni. Okey, so apa maksud ini? Di antara HTML dengan /HTML, di antara dua ni kat tengah-tengah ni semua adalah coding kita. Coding HTML kita. Dan kita sudah masukkan kepala. Dalam kepala ada apa? Ada title. Okey, so title kita kelebihan buah-buahan tempatan dan kita kena tutup. So komputer tahulah title kita mula dari sini sampai ke sini. Okey. So, di antara title dengan tutup title, ini adalah title kita. Title ini akan muncul di mana? Cikgu bawa contoh hasil kita ya. Nampak? Hasil kita ini, window ni di atas. Dia bukan di dalam ini. Bukan di dalam ini. Title kita, dia akan muncul di sini. Tengok sini. Cikgu Tio tunjuk. Dekat mouse Cikgu Tio nampak. Ada kelebihan buah-buahan tempatan. Itu nama tab di atas. Itu adalah title kita. So, kita sudah settle title. Seterusnya, kita nak buat apa pula? Kita nak masukkan, sudah ada kepala. Kita kena masukkan badan pula. Lepas kepala. So, kita kena enter dekat bawah tutup kepala tu. Bahagian kepala ada di sini sampai sini. Ini kepala. Kat bawah kepala adalah badan. So, body. Okay. Lepas tu /body lagi. Okey, maksudnya di antara dua tag ini kita nak masukkan badan dia. So, apakah yang kita nak masukkan di dalam badan ini? Okey. So, sebelum cikgu lupa, awak boleh rujuk muka surat 117 dan 118 dalam buku teks ya. Sebab kalau tak nampak ke, tak boleh nak ikut, boleh ikut juga bersama di dalam buku teks. Okey, muka surat 117 dan 118. Okey, so sekarang kita sudah masuk body. Apakah yang kita nak masukkan dalam body ni? Di antara dua body ni kat tengah-tengah, apa yang kita nak masuk? Kita rujuk balik hasil kita. Ini adalah hasil kita, cikgu besarkan. Okey, so kita nak masukkan 4 perenggan ini. Macam mana kita nak masukkan perenggan? Okey, kita buat satu demi satu. Tagging untuk paragraf. Okey, untuk perenggan adalah tagging, ingat kita guna kurungan segitiga ya. Tagging adalah P. Okey, so perenggan pertama kita masukkan kelebihan buah-buahan tempatan. Okey, itu adalah perenggan pertama. Lepas kita habis, kita mesti tutup perenggan tu. Okey? Mana boleh tutup macam tu kan? P hilang. Kena tulis macam tu. Okey? So, ini kita bagi tahu komputer antara P dengan P tutup ini, di antara dia kelebihan buah-buahan tempatan, ini adalah perenggan pertama. Okey? Lepas tu kita nak enter lagi, kita nak masukkan perenggan kedua. Kita buka lagi perenggan baru. Okay, P lagi. Kita type perenggan kedua kita apa dia? Okey, buah-buahan tempatan mempunyai banyak khasiat. Okey, lepas tu kita kena tutup lagi perenggan ini. Okey,
Tutup lagi perenggan ni. Cikgu kecilkan supaya awak nampak keseluruhan. Macam ni. Okay, so itu perenggan kedua. Kita tengok balik hasil kita. Kita ada perenggan ketiga dan keempat kan. Buah-buahan, tempatan juga murah jika dibandingkan dengan buah-buahan yang diimport. Kita masukkan perenggan ketiga. Sambung saja. Okay, P lagi. Kita type. Jika dibandingkan dengan buah-buahan yang diimport. Lepas kita type, apa yang kita kena buat? Kita kena tutup paragraf ini. Okey, masuk paragraf keempat, enter. Buka lagi paragraf baru. Kebanyakan buah-buahan tempatan boleh didapati sepanjang tahun. Lepas kita habis, apa yang kita kena buat? Kita kena close paragraf ini. Okay. So, inilah semua coding kita. Cikgu kecilkan sikit supaya awak nampak secara keseluruhan. Macam ni. Terlampau kecil pula. Okay. So, ini adalah keseluruhan coding kita. Okay. So, ini adalah yang paling basic. Kita ada HTML, tutup HTML. Lepas tu kita ada kepala, tutup kepala. Okay. Antara kepala, kita ada title. Lepas tu kita tutup title. Okay. Lepas kepala kita ada body. Dan tutup body. So, antara body kita ada paragraph. Setiap paragraph kita mesti ada buka. Dan kita kena ada tutup. So, kira kita sudah habis type coding kita. Lepas ni, macam mana kita nak jadikan Notepad ini sebagai laman sesawang, sebagai website kita? Pergi dekat file di atas, sebelah kiri atas, tekan Save As. Okay, sekarang cikgu nak awak cari folder yang kita buat tadi. Okay, tadi kita save dekat desktop kan? Cari folder kita. Apakah nama folder kita? Kod arahan HTML. Nampak? Double klik. Lepas tu dalam tu ada lagi folder kan? Project HTML. Nama awak. Kan? Double klik lagi. Dekat sini kita save. File name ini yang sangat penting ya. File name ini sangat penting. Cikgu nak awak save sebagai buah-buahan tempatan. Ini adalah file name awak. Tapi tak boleh save terus macam ni. Awak kena tulis .html. Okay. Nama mesti ada .html baru awak save. Okay. Sudah save, baru kita tutup Notepad. Okay. Baru kita tutup Notepad. Lepas tu pergi dekat folder tadi. Project HTML Cikgu Teo. Nampak dia sudah muncul. Cikgu besarkan. Dia sudah ada buah-buahan tempatan. Okay, kita cuba tengok hasil dia ya. Awak boleh terus double klik. Ini sudah jadi satu website. Kita double klik. Sudah berjaya. So, anak-anak murid Cikgu Teo, saya nak awak buat satu screenshot muka surat ini dan hantar dekat Google Classroom ya. Okay, hantar dekat Google Classroom. Cikgu besarkan. Ini yang kita sudah buat. Okay. Dan cikgu tutup balik. Satu soalan. Kalau kita ada tersilap type mana-mana dan kita nak betulkan coding, macam mana kita nak betulkan? Sebab kalau saya double klik, dia terus pergi ke Google Chrome, betul? So, kalau nak buka balik dalam Notepad, okay, senang saja ya. Cikgu Teo tunjuk ya. Awak letak mouse di sini. Lepas tu, right click. Okay, right click. Cari Open With. Okay. Tekan Open With. Lepas tu tekan Notepad. Coding awak akan muncul balik dan awak boleh betulkan di sini. Nak tambah ke, nak kurangkan ke. Kita boleh edit balik. Lepas edit, jangan lupa tekan File dan kali ini Save terus. Tak payah Save As. Okay, kita buat Save As. Kalau kita save kali pertama. Tadi kita pernah save dah. So, kalau kita buat perubahan, kita
Lepas perubahan, kita tekan file, terus save. Okey, dan kita boleh buat perubahan. Boleh ya? Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye! Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.